بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah. Kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan syarat sahnya solat, di mana telah kita melalui dua syarat. Yang pertama iaitu suci daripada dua hadas dan suci daripada najis pada pakaian, tubuh badan dan juga tempat kita melakukan solat tersebut. Jadi kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh pengarang sini. Di antara syarat-syarat sah semayang, yang ketiga adalah wasatrul aurat. Yang ketiga ialah menutup aurat. Jadi seorang yang hendak melakukan solat, wajib untuk dia memastikan bahawa dia telah menutup auratnya dengan sempurna. Jika mana dia tak tahu ataupun dia tak yakin, dia cuma rasa-rasa dia dah tutup aurat, maka tidak sah solat dia. Kerana menutup aurat ini merupakan syarat sah solat. So dia nak kena yakin bahawa dia telah tutup aurat dengan sempurna, baru sah solatnya. Baik. Jadi apabila pengarang memberitahu berkenaan dengan menutup aurat, nanti pengarang akan memasuki bab berkenaan dengan pembahagian aurat. Perbezaan aurat lelaki dan juga aurat wanita. Itu akan dimasuk babnya nanti. Cuma sekarang harus yang kita faham di sini adalah menutup aurat ini merupakan satu syarat daripada syarat-syarat sahnya solat. Baik. Di mana dikira sebagai syarat sah ataupun dikira sebagai orang yang menutup aurat tu? Dikira sebagai menutup aurat itu adalah orang yang berada di hadapannya itu terhindar daripada melihat auratnya. Terhindar daripada melihat auratnya. Jadi bermakna ia dikira daripada empat arah. Arah kanan, arah kiri, arah belakang dan juga arah depan, termasuk juga daripada arah atas. Maknanya apa? Kalau orang boleh tengok aurat kita, mohon maaf lah, kita punya seluar ni, dalam baju kita ni di bawah pusat. Ada ada kemungkinan di mana kalau orang di atas, dia kalau jenguk daripada baju kita ni, dia boleh nampak pusat kita. Bermakna aurat kita tak sah lagi. Kita punya semayang masih tak sah lagi. Tak dikira sebagai orang yang menutup aurat. Ni selalunya bagi kaum lelaki yang pakai t-shirt. Jadi kalau kita yang pakai t-shirt ni nak kena pastikan seluar kat dalam ni di atas pusat, bukan di bawah pusat. Kerana kalau kita berada di bawah pusat, ini buka ni. Ni kalau buka bermakna kalau orang daripada atas, kemungkinan kalau jenguk boleh nampak kita punya baju dalam ni nampak pusat. Bermakna semayang kita tak sah. Bersalahan kalau daripada bawah. Contohlah Pak Imam ni naik khutbah mimbar dalam kosong ni, naik gamis, dia pun jenguk atas, ya ilaha illallah, maka khutbah dia sah. Pasal tu daripada bawah. Tapi kalau daripada atas, daripada depan, daripada belakang, kanan, kiri, tak sah. Bermakna dia nak kena pastikan daripada penjuru semua ni, daripada atas tidak dapat dilihat auratnya. Khususnya
kaum lelaki. Perempuan tu memang senang lah pasal dia ketelukung tu semuanya masuk. Tapi yang lelaki ni masalah kalau yang contoh yang pakai t-shirt. Jadi kalau pakai t-shirt make sure ataupun orang yang pakai kain, make sure kain tu berada di atas pusat. Ini kalau mazhab Syafi'i lah kita kata. Dan rata-rata kita di Singapura ni orang Melayu kita semua kebanyakannya adalah mazhab Syafi'i. Kan? Jadi kita cakap pasal mazhab Syafi'i lah, tak payah pening pada mazhab lain. Jadi kalau kita pakai kain, pakai seluar, kalau kita nak semayang, make sure kita punya seluar dan kain itu berada di atas pusat, bukan di bawah pusat. Nanti tak sah semayang. Subhanallah. So ini dia mengatakan adalah, dan apabila dia mengatakan berkenaan dengan menutup aurat, ia mestilah ditutup dengan sesuatu benda. Bermakna dengan kain ke, dengan apalah yang menghalang orang itu boleh melihat warna kulit dia. So kalau dia pakai baju tapi baju transparent, tak pakai. Ustaz kata tutup aurat, saya tutup tak, tapi transparent. Tu nak buka tutup, tu memang buka. Subhanallah. Jadi bila syarat tutup aurat tu adalah dia menghalang melihat warna kulit. Dan yang menghalang itu dia adalah suatu benda. Dia bukan benda yang Ustaz, saya tak payah tutup aurat pasal sekarang tengah gelap gelita. So orang pun tak nampak aurat saya semayang je tak payah pakai apa-apa. Tak sah. Bergelap pun tak nampak. Tak sah. Pasal dia nak kena ada objek, something that cover your body. That something tu mesti objek. Dia tak boleh just ambil cat badan dia. Dia cat terus Allahu Akbar. Tak sah. Kalau pakai yang ketat, dia sah. Cuma makruh lah. Kan ketat semua kan, nampak Angry Bird semua semayang. Maka dia pakai seluar ketat sah. Cuma makruh saja. Tapi kalau dia bukanlah sesuatu benda, bekas inai ke, bekas cat ke, atau dia cat ke, dia inaikan ke, atau dia menggunakan kegelapan malam ke dan sebagainya, atau di tempat tersebut, maka tidak mencukupi. Bila kata tutup aurat, mesti ada benda yang menutup. Dia bukan tertutup. Dia mesti ada benda yang kita tutup. Subhanallah. So, berkenaan dengan pembahasan aurat tu akan dilanjutkan oleh pengarang nanti. Baik. Kemudian kita masuk pada syarat sah yang keempat. Wastiqbalul qiblah, dan menghadap ke arah kiblat. Ini adalah syarat sah solat. Sebelum kita nak semayang, kena pastikan arah yang kita pandang ni adalah benar-benar arah kiblat. Kita tak boleh just masuk. Contohlah kalau kita kat Singapura ni, kalau kat rumah ni biasalah. Tapi kalau kita pergi keluar negara, asal masuk bilik je tu kita bentang sejarah tu kita semayang, maka tak sah. Pasal kita nak kena tentukan kiblat kita walaupun dengan cara ijtihad. Kita main agak. Oh, kita tengok kompos macam gini, handphone pun kata kiblat macam gini, kita ikut. Itu pun consider ijtihad. Kan? Tapi kalau contohlah, andai kata kita masuk bilik lah, kita masuk ramai-ramai atau 3 orang atau bilik. Kita sekawan 3 orang. Kawan kita dia anggarkan kiblat ke sana. Kita pula kiblat ke sini. Satu lagi kiblat ke sana. Maka dalam hukum mengatakan 3-3 sah. 3-3 sah. Pasal semua ada ijtihad masing-masing. Oh tak ada, aku tengok aku punya handphone betul. Handphone kau salah. Kira nak ikut handphone dia ikut. Tetapi kalau bila semua dah ijtihad, dia tu sana, dia tu belakang, semua tak boleh jadi makmum dia masing-masing. Saya tak boleh jadi makmum kawan yang pedang sana, dia tak boleh jadi makmum kepada saya. Pasal apa? Saya kalau jadi makmum kepada dia, saya beriktikad bahawa kiblat dia salah. Maka tak sah. Tu nanti bab semai jemaah tu kita akan lalu lebih detail lagi. Jadi dalam menghadap ke arah kiblat ini, ia adalah perkara yang wajib. Jadi menghadap ke arah Kaabah. Orang yang berada dalam Kaabah, dia boleh menghadap ke arah penjuru mana yang dia nak. Itu memang temboknya lah, temboknya. Baik. Kemudian orang yang menghadap ke arah kiblat ini, ia terbagi kepada 3 kategori. Orang yang semayang berdiri atau duduk, orang yang semayang miring, baring, atau orang yang semayang terlentang. 3 arah anggota yang wajib menghadap kiblat tu berbeza. Kalau orang yang berdiri atau orang yang duduk, semayang duduk, maka yang wajib itu dadanya. Dada ni wajib menghadap kiblat. Jadi selalunya bila kita nak beri salam tu nak kena take note. So bila Assalamualaikum, kita punya kepala yang toleh.
Bukan dada kita Assalamualaikum. Ni sudah lari ni. Sudah ada kiblat. Maka batal semayang. Kalau kita tak tarik cepat, kalau kita sengaja buat gitu, jadi batal semayang kita. Sedangkan toleh kanan tu sunat. Toleh kanan, toleh kiri ketika memberi salam hukumnya adalah sunat. Jadi bila kita toleh, make sure yang toleh tu kita melek je. Toleh kanan. Toleh kiri. Macam kita azan, orang yang azan bukan hayya ala solat. Tak ada. Muka je saja yang toleh. Macam gini. Gini. Pasal dia kata dada menghadap arah kiblat, muka yang toleh. Kalau hayya ala solat dan hayya alal falah. Maka sama juga dengan orang yang semayang diri dan semayang duduk. Dada dia mesti menghadap ke arah kiblat. Kemudian orang yang semayang baring pula bermakna dia baring sama ada kanan ke kiri pun sama juga, dadanya dan mukanya menghadap ke arah kiblat. Manakala orang yang baring terlentang, orang yang semayang dalam keadaan terlentang, tapak kaki dan mukanya wajib menghadap arah kiblat. Kalau orang yang semayang biasa, diri ataupun duduk, muka tak wajib. Cuma sunat. Dalam riwayat lain mengatakan kalau dia sudah memandang ke arah yang lain, maka Allah pun sudah tidak memandang lagi semayang dia lagi. Bermakna dia dah cari lebih selain daripada Allah. Padang sana, semayang ada panas atas. Oh, tingkat kipas tak buka. Oh, ni aircon panas, sejuk. Tak off ni. Dia tengok atas. Sah semayang. Pasal dada menghadap kiblat. Cuma kepala habis lah. Siapa suruh tengok atas? Kan? Siapa suruh tengok TV? Orang semayang tengok kiblat. Bukan tengok tempat sujud, bukan tengok TV. Dah komplain, ustaz ni animation ni ganggu saya punya khusyuk. Yang kau pergi tengok atas, pasal orang suruh tengok lepas sujud. Bukan suruh tengok depan. Ni yang masalahnya. Jadi bila kita semayang, yang ketika berdiri dan duduk, wajib dada menghadap kiblat. Dan orang yang semayang terlentang ni pula, dia pula tak boleh beri salam kanan, tak boleh salam kiri. Pasal dia kalau beri salam kanan, batal semayang dia. Pasal dia wajib menghadap kiblat, muka dia dengan tapak kaki dia. Ini berbeza keadaan orang yang menghadap ke arah kiblat. Kemudian ada 3 keadaan di mana orang yang semayang itu tak wajib menghadap kiblat. Dia tak payah, tak wajib menghadap kiblat. Siapa? Yang pertama, orang yang semayang sunat dalam keadaan musafir. Orang yang semayang sunat dalam keadaan musafir. Dalam kereta, dalam kapal terbang, dalam bas ke apalah, tak kisah. Dia nak semayang sunat, maka tak wajib menghadap kiblat. Dia dalam kapal terbang tu, dia duduk saja, aku semayang sunat mutlak. Sah. Walaupun dia tak tahu kiblat ke depan ke kanan ke kiri, tak apa. Orang ini, tapi syarat dia orang yang musafir. Dia bukan orang dalam negeri. Orang yang musafir. Yang kedua, orang yang semayang dalam keadaan ketakutan yang amat. Gempa bumi, peperangan. Jadi orang macam ini, dia contohnya kalau dia peperang, ini namanya semayang syiddatul khauf. Ketakutan yang amat sangat. So kiblat dia adalah kiblat dia menghadap ke arah musuh. Dia tak boleh menghadap ke arah Kaabah. Dia kalau menghadap ke arah Kaabah tu memang nak bunuh diri. Musuh kat depan dia menghadap sana. Tak apalah ustaz, saya sembahyang insya-Allah syahid. Bukan syahid babe, ni salah baca. Ini kalau ada peperangan, zaman kita tak ada lagi. Cuma dia beritahu saja. Ataupun dalam keadaan gempa bumi, ada serangan, ada perompak ataupun orang-orang yang nak menggugat nyawa kita dan sebagainya tak aman. Itu namanya syiddatul khauf. Takut yang amat sangat. Yang ketiga adalah orang yang dalam keadaan terikat. Dia dikurung atau digari kakinya dan tangannya. Dia tak boleh menghadap arah kiblat. Maka dia tak payah semayang menghadap ke arah kiblat. Dia sama juga dengan orang yang berkenaan dengan tadi apabila kita membicarakan tentang berkenaan dengan tutup aurat tadi. Kalau andai kata dia tak ada pakaian, cuma pakaian dia ataupun kain dia cuma ada sikit je. Jadi soalan yang timbul, nak tutup depan ke nak tutup belakang? Ni orang tak tahu sekarang. Dalam kitab hukum detail sekali, itu pun dia bilang. Hukum mengatakan tutup belakang, bukan tutup depan. Kalau ada ekstra baru tutup depan. Asal kalau orang depan, orang tak lalu depan orang semayang, tapi belakang orang nampak. So tutup yang belakang dulu. Ada ekstra baru tutup depan. Nampak? Ini pun ulama mention sekali dalam kitab. Tak terfikir kita, asal tutup depan, tutup belakang.
Tutup belakang tak tutup depan. Pasal orang lalu belakang nampak, Pak Haji ni punya pula. Jadi kalau orang tutup, kalau dia tutup belakang, orang tak nampak. Kalau ada extra baru tutup depan. Tapi kalau tak ada langsung, maka boleh ada sembahyang dalam keadaan tidak berpakaian, tetapi dan tak payah untuk dia qada. Baik. Jadi inilah secara ringkasnya berkenaan dengan syarat sah sembahyang yang keempat, iaitu wajib untuk dia menghadap kiblat sebelum dia sembahyang. Tak boleh dia agak-agak. Aku rasa ginilah kiblatnya. Main bedal ni, tak boleh. So, ni kewajipan. Ni tanggungjawab. Ni ibadat. Ibadat ni bukan untuk main-main. Subhanallah. Allah wa'ala bisawab. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Membicarakan sambungan tentang syarat-syarat sah salat insyaAllah. Baca salawat dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.